وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Baik, insyaAllah tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, syukur kepada Allah. Allah SWT bagi peluang dan ruang duduk di dalam majlis yang dirahmati. Sekiranya satu orang manusia melihat langit pada waktu malam dan dia melihat bintang-bintang yang berkelipan, bintang-bintang yang memberi cahaya, maka seperti itulah apabila satu orang duduk dalam majlis agama, rakyat ataupun orang-orang yang berada di kerajaan langit melihat betapa bersinarnya satu majlis yang mengingati Allah SWT. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ala inna dunya mal'unah. Sesungguhnya dunia ini di dalam laknat Allah SWT. Mal'unun ma fiha. Bukan sahaja dia bagi tahu laknat, tapi semua di dalamnya. Semua dekat dalam dunia ini laknat secara umumnya. Illa man, kecuali 4 jenis orang. Illa man zakirallah, kecuali orang yang mengingati Allah. Zikir secara literalnya, dia zikir subhanallah, alhamdulillah. Dan Nabi bagi tahu, bukan setakat zikir saja yang diselamatkan daripada laknat. Wa man walah, dan seumpama dengannya. Orang yang buat kerja yang lebih kurang mengingati Allah ni macam mana? Bermaksud orang yang duduk mendengar tazkirah, orang yang dalam kereta dia nak pergi tempat kerja, dia dengar tazkirah, dia zikir. Bahkan mungkin dalam lagu-lagu pun, selawatnya pun dia buat. Ini adalah jenis-jenis orang yang tidak dilaknat oleh Allah SWT. Dan 2 lagi golongan ini berkait dengan ilmu. Wa'aliman au muta'alliman. Orang yang mencari ilmu dan orang yang berilmu. Tak ada cara lain dah nak jadi orang berilmu, kena cari ilmu. Dia tak mari sendiri ilmu yang kita berkehendak itu. Mesti ada usaha dan sebagainya. Baik. Jadi itu pertama pendahuluan sebelum kita masuk pada topik kita pada hari ini. Agama ni tuan-tuan, kita kena sedar apa tujuan akhir dia. Di akhir itu apa? Dan orang yang nak mencari agama kena tahu destinasi akhir itu adalah syurga. Sebab tu kalau dilihat dalam banyak-banyak ajaran Nabi SAW, khususnya pada bulan Ramadan ini, Aisyah tanya, kalaulah saya jumpa yuqabbilu min Lailatul Qadr, kalau saya berjumpa dengan Lailatul Qadar ini, doa apa yang saya nak baca? Tuan-tuan, saya rasa semua orang pun dah tahu dah doa apa. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Kadang-kadang orang tanya, kenapa kita baca walaupun seorang baca dengan fi'il nahnu juga di belakang na juga. Kita mengambil ibrah ataupun kesucian Al-Quran dengan tidak menukarkannya. Sebab jawami'ul kalim, kesempurnaan kalam itu ada pada perkataan dalam Al-Quran dan juga perkataan Nabi SAW. Jadi kalau tuan-tuan nak mula doa yang paling baik bulan ini doa dia. Secara khusus, hadis ni hadis sahih, tuan-tuan boleh cek. Jadi tuan-tuan kalau tengok semua benda ni kan, di akhir ni itu adalah kita ni dengan memohon maaf, minta maaf. Itu agama ni. Kita tengok siapa lagi orang hebat dalam agama yang tuan-tuan tengok. Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita hari ni tuan-tuan, kalau kita lalu, semut kata, tepi. Pegawai JKR nak lalu, contoh. Kita rasa macam hebat tak? Hebat tau. Rasa macam, Masya Allah. Binatang pun beri laluan pada kita. Nabi Sulaiman alaihissalam bukanlah sahaja yang suruh tu semut biasa. Yang disuruh dalam surat An-Naml, yang suruh tu adalah permaisuri semut. Sebab tu kalau kita tengok cerita kartun sekarang kan, orang putih dia bijak juga. Buat cerita dia bukan buat kosong, dia study. Bila orang tanya kenapa, why didn't the end come from the ruling come from the king? Why the queen? Itu dia kata, because in the Holy Quran it is stated. Sebab dalam Al-Quran bagi tahu yang memberi arahan kepada anak-anak ataupun askar-askar semut yang ada ni adalah daripada permaisuri, queen.
bukan daripada king. Itu sikit sebanyak kita nak cerita. Tapi nak bagi tahunya, Nabi Sulaiman ni syaitan pun takut, jin pun takut. Dia boleh arah jin, dia ambil istana tu letak sini dan sebagainya. Di akhirnya apa dia minta? Pengampunan kepada Allah SWT. Lagi, siapa lagi orang hebat? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bila ditanya kepada Nabi, doa apa yang terbaik yang saya boleh minta? Dia ada kalam penuh dia, tapi intipatinya memberitahu, minta ampun dengan Allah SWT. Umar Abdul Aziz, apabila Umayyah nak jatuh, Umar Abdul Aziz ni adalah orang yang menjernihkan kerajaan Umayyah. Dengan kerajaan dia lah dibawa. Apa yang dia cakap pada akhir waktu dia, apabila orang tanya, orang pemimpin zaman Umayyah lagi dah kaya dah. Muawiyah pun dah kaya dah masa tu. Yang tak kaya, bukan yang tak kaya, yang zuhud, yang benar-benar mengikuti ni adalah zaman Nabi SAW dan Khulafaur Rashidin. Ini yang betul-betul ikut lah. Selepas tu bukanlah kata tak bagus kalau kaya. Boleh juga. Tidaklah salah. Itu ada peruntukannya dalam Baitul Mal. Untuk pemimpin mengambil serba imbuhan ada. Tapi nak katanya, setiap yang kita kenal pemimpin pasti kaya. Ataupun dia berduit. Tapi apabila Umar Abdul Aziz nak meninggal, bila timbalan-timbalan menteri bertanya kepada dia, Haji Amirul Mukminin ada berapa ramai anak, nak tinggalkan apa pada anak ni? Umar Abdul Aziz kata, in kanu salihin fallahu yatawalla salihin. Sekiranya dia anak yang saleh, sekiranya dia orang yang saleh, fallahu yatawalla salihin, Allah menguruskan orang yang saleh. Semua dalam agama ni kemuncak dia pengampunan, minta maaf, dapat ampun, minta maaf. Dan kalau kita tengok dalam Al-Quran pun, cara orang nak jumpa dengan Lailatul Qadar ataupun dekat dengan benda-benda yang baik dalam agama ini adalah dengan dia banyak beristighfar. Imam Hasan Al-Basri, ada orang datang kat dia, saya tak ada anak, dia kata. Saya bisnes tak menjadi, saya rezeki tak besar. Apa saya patut buat? Imam Hasan Al-Basri kata istighfar. Istighfar dengan begitu mudah. Istighfar. Al-Quran memberitahu dua perkara yang saya jumpa, ada banyak lagi. Antaranya adalah satu orang kalau dia jenis lembik, ada orang jenis macam kadang-kadang orang cakap kita kan, kenapa tak pergi kerja ini? Oh, sebab dia kata saya gemuk. Macam tu. Cakap sikit pun dah, terus macam saya tak boleh kerja lah. Kenapa jadi macam ni? Istighfar membantu. Istaghfiru rabbakum. Mana bukti dia mana? Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah SWT beri kuat orang yang istighfar. Allah SWT bagi lancar rezeki orang istighfar. Dan Allah temukan dengan yang baik-baik pada orang istighfar. Kita orang Islam ni jangan lembik sangat. Kalau kita nak hidup dengan tajuk orang lain atas diri kita, dengan tajuk keredaan manusia lain atas diri kita, tak boleh hidup kita di dunia ini. Bukan tunggu orang yang dikenali saja untuk kata. Kita kawan-kawan kita pun kata kat kita. Tapi kat JKR ni tak adalah. Nampak semua zikir tu mulut pun duk kumat kami. Subhanallah, subhanallah. Kemungkinan kita ni dalam kalangan yang baik, Masya Allah. Amin. Tapi jangan kita rasa lembik. Nabi kata, ihris ala ma yanfa'uk wa ista'inu billah wa la ta'ajiz. Jangan jadi lembik, jangan jadi lemah. Ni Ramadan ni kan. Oh, tak boleh bangun awal lah. Saya penat pagi. Nanti nak masak, kena balik awal. 4:30 di sini balik berapa? 4 balik dah. Oh, hebat. Masuk berapa? 6:30? 7:30. Okey lah. Bila kita kata nak Ramadan punya pasal ni, balik awal. Sebab apa? Pukul 4 tu dah bangun dah. Pukul 4 dah. Semua dah pukul 4 dah. Semua bangun lagi pergi kat pancikap, susu balik semua. Sedangkan tak ada beza pun kalau balik. Kenapa ramai senyum? Buat ke? Tak kan? Biasa lebih sikit kan? Yalah, walaupun ianya memanglah dalam undang-undang boleh balik pada waktu itu. Tapi kalau ada kerja lebihan yang perlu diselesaikan, selesaikanlah sekejap.
Tak ada beza pun 15 minit kita keluar awal dan lewat tu, insya-Allah dikurniakan perkara yang sama lah, insya-Allah. Kalau ada beza 15 minit tu, you keluar lah, tak ada masalah. Tapi nak cakapnya apa, dijadikan Ramadan itu sebagai satu alasan penat, alasan kena balik awal, alasan sekian-sekian. Walaupun ada relevansnya tu ada, tapi ingat, peperangan pertama nanti orang kata, sekarang tak perang, cerita apa perang sekarang ni, orang balik ni. Tak, kita nak bagi tahu apa sahaja yang disebut dalam Al-Quran, ia menjadi sebahagian daripada cara hidup kita. Dalam bulan Ramadan, peperangan apa yang berlaku? Peperangan Badar. Dan pada ketika itu dapat dilihat siapa yang betul-betul dengan agama, siapa yang tidak. Ada yang patah balik. Kenapa? Tengok macam tak boleh menang ni. Ni kita tak boleh menang ni. Nak buat macam mana? Tak boleh menang. Ada yang pergi teruskan dan ahli Badar sehingga ke akhir hayat mereka, sahabat-sahabat ahli Badar. Apa yang Tuhan janji pada mereka? Sekalipun kalau dia buat satu kesilapan, apa yang Nabi SAW sebut pada mereka? Ahlul Badar, dan dijanjikan syurga pada Ahlul Badar. Sebab apa? Ni juga satu cara untuk jadi orang yang berjaya. Jadilah orang yang pertama dalam apa-apa bidang sahaja. Sebab apa? Peperangan Badar berlaku di saat tidak ada keyakinan, tidak ada kekuatan, tetap juga berperang. Yang kita nak cerita ni bukan cerita yang tuan-tuan dah tahu. Apa dia cerita-cerita yang tuan-tuan dah tahu? Inni mumiddukum bi'alfin minal malaikati murdifin. Allah SWT hantar 1000 malaikat membantu peperangan tersebut. Itu semua dah tahu kan? Nampak muka pun ada meme Ustaz-Ustaz Kazim semua. Dah tahu dah. Tak payah cerita panjang dah benda tu. Yang tak tahu itu adalah siapa yang berperang dengan bapak dia dalam peperangan Badar ni. Siapa yang perang dengan ayah dia. Ni juga nak menunjukkan satu benda, sekiranya satu orang itu benar-benar dengan ajaran Islam, benar-benar kebaikan Islam, maka dia sanggup mengorbankan apa saja, walaupun terpaksa bertempur dengan ayah sendiri. Abu Ubaidah kata dekat Nabi SAW, dengan isyarat sahaja, apabila Nabi memberitahu tentang peperangan ini, kelebihan dan seterusnya, dia tengok dengan dia tahu ayah dia ada dalam peperangan. Dan setelah selesai peperangan itu, di mana umat Islam meninggal dan juga orang kafir kalah, Nabi SAW pergi jumpa dengan Abu Ubaidah. Nabi kata, la'alla tudkhiluka min sya'ni abika syai'an. Dia kata, kamu ada rasa apa-apa daripada peperangan ni? Ayah kamu ni dah tak ada. Dia jumpa ayah dia mati. Dia sedih lah kita kalau ayah mati. Sedih lah. Walaupun bukan orang Islam. Apa yang dia tanya, ada tak apa-apa yang ni, yang terkena dengan apa? Biasanya kalau orang ni kan, bila kita kata kita sedih, kalau ayah kita meninggal, kita jawab apa? Sebab kita sayang ayah kita. Ayah kita dah tak ada. Tapi dengar jawapan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Dia kata, laqad alimtu min abi ilman wa hilman wa fadlak. Sesungguhnya daripada ayah aku ni, dia seorang yang berilmu. Dia seorang yang dimuliakan. Dan dia seorang yang hilman, lembut orang dia, baik orang dia. Dia puji dulu ayah dia, dia kata, ayah aku ni orang baik, ayah aku ni banyak fadilah, ayah banyak berkorban. Tetapi bukan itu yang disedihkan. Lakin ra'aita ma ta'alai ahzanani, tetapi disebabkan dia mati dalam kekufuran, itu yang menyebabkan aku sedih. Tuan-tuan, tarbiyah kepada sahabat adalah keinginan kita semua. Kesedihan di atas agama. Kesukaan di atas agama. Sebab tu kalau kita tengok dalam sejarah Islam, orang Islam kalau perang secara berdepan ni, bukan main drone, main apa ni, memang Islam menang. Sebab apa? Kita perang nak mati. Kita perang kata aku nak mati ni. Saya memang nak mati. Sebab tu kalau Palestin punya isu ni, kalau kata dia bertempur secara darat ni, saya boleh confirm, insya-Allah kemenangan akan menjadi milik orang Islam. Orang kafir, orang yang bukan Islam, mereka berperang nak hidup. Jadi konsep kepahaman syurga, konsep kehidupan tidak dihadkan kepada di sini saja. Dan pengakhiran itu adalah sentiasa kepada pengampunan Allah SWT. Dan banyak lagi kisah-kisah yang lain.
Semua sekali di akhir itu kita minta, Ya Allah, ampunkan aku, maafkan aku. Itu saja agama ini. Di akhir-akhir itu nanti. Dan Ramadan ini adalah satu masa peluang yang mana ianya tertinggi untuk perkara ini. Contohnya kalau kita tengok, siapa yang dah beli baju raya? Dah ada yang dah pakai dah hari ini kan. Hari raya kita akan buat satu event. Dia panggil apa event ni? Kita ni orang perempuan lah. Buat apa selalu hari raya? Event apa buat? Open house kan? Open house, pernah tak ada orang buat open house, lepas tu orang pergi, sampai-sampai ada satu je lauk rumah dia. Tak ada kan? Ke pernah lalui benda tu? Tak pernah lah. Kalau dia kata kalau di umum besok saya buat open house, yang mana boleh datang, sila datang, kita dah faham dah. Sampai tu lauknya mesti banyak. Kita pun pakai pakaian yang cantik sikit, betul tak? Ke saya je yang selalu pakai yang cantik? You all pun berminat juga kan? Sama saja. Allah SWT bagi tahu bulan Ramadan. Iza dakhala Ramadan sufidat asyayatin wa maradatul jin wa futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Allah buka pintu syurga seluas-luasnya pada bulan ini. Bermaksud dalam erti kata yang tuan-tuan duk guna open house tu, pernah tak kita fikir daripada mana datang open house? Ataupun dalam bahasa Melayu pun tetap sama, rumah terbuka. Bila Nabi SAW bagi tahu syurga buat pintu terbuka ataupun syurga dibukakan, dengan erti kata apa? Siapa yang usaha benar pada bulan ini, aku akan masukkan dia dalam syurga. Ini Allah punya janji pada diri kita. Sebab tu kalau bulan Ramadan tuan-tuan jadi lebih baik sikit daripada bulan-bulan lain, ia bukannya satu bentuk hipokrit. Tapi memang peluang pada ketika itu. Macam promosi jualan baju lah kan. Kalau hari ni kita umum, esok sekian syarikat Nailofa ke Nunha ke nak buat jualan murah-murah. Khusus untuk JKR, saya rasa semua orang pergi. 15% kita bagi. Pergi ke tak? Macam tak berminat. Muka. Sebab bukan betul-betul kan. Kalau betul-betul dah pergi dah. Kita nampak dari segi keduniaan itu. Tapi akhirat bila Tuhan memberitahu, bulan ini, satu bulan aku buka pintu syurga seluas-luasnya, dalam erti kata yang lain, aku memudahkan insan untuk ke syurga. Maka sebab itulah malam, hari-hari Ramadan malam, kita boleh bangun banyak. Kita semayang banyak pada waktu malam. Kerana yang pertama, dari sudut spiritualitinya, kehidupan kita ini dimudahkan oleh Allah SWT. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu neraka ditutup. Orang-orang yang duduk di dalam orang yang duduk di dalam kubur sekarang ni, mereka-mereka yang berada di alam yang gaib sekarang ni, menunggu-nunggu Ramadan ni. Menunggu Ramadan ni. Sebab apa? Keringanan kepada azab. Kekurangan kepada azab. Bahkan ada ulama yang berpendapat berhentinya azab pada bulan Ramadan ini bagi setengah-setengah orang dalam alam gaib. Dia menunggu, menanti-nanti. Kita Ramadan datang, kadang-kadang kita kata apa? Aduh, Ramadan lagi. Ke saya, macam saya tengok semua jemaah tak boleh nak relate sebab mungkin saya je kot kawan orang jahat kan. Mungkin di sini mungkin semua kahwin dengan para anbiya, mungkin orang baik kan. Sebab wali-wali, sebab bila kita tengok kadang-kadang kawan-kawan kita cakap lah, dia kata Ramadan lagi. Apa ni cakap apa ni? Cakap apa benda ni macam ni? Kita kalau suami bawa balik hadiah, isteri kita bawa balik hadiah, kita kata bawa balik apa ni? Saya tak nak benda ni, ada. Boleh apa ni? Allah SWT bagi satu bulan yang tidak ada syaitan. Sufidat asyayatin. Kita semua percaya tak? Kita betul tak bulan ni semua tak ada syaitan? Betul lah. Mana yang cakap betul ni? Nampak ke? Secara dalilnya begitulah. Ada orang kata, tapi saya dengar ada orang kata syaitan besar, syaitan kecil. Sekalipun syaitan kecil tu ada, masih lagi berkurangan bilangan syaitan yang ada. Dan bukan saja syaitan, jin pun kena rantai. Wa suffidat asyayatin wa maradatul jin. Jin pun Allah halang jangan kacau bulan ni. Jadi sebab yang demikian, bulan Ramadan jangan biar ia berlalu pergi semata-mata.
Jangan biar kita masuk habis mata-mata, jangan. Kerana apabila satu orang dia masuk Ramadan tapi tidak ada perubahan pada diri dia, Nabi SAW mendoakan kecelakaan untuknya. Dalam satu nas dalil yang bila Nabi SAW naik kepada mimbar, Nabi nak baca khutbah, lepas tu Nabi kata amin tiba-tiba. Amin, amin 3 kali. Dan sahabat tanya, kenapa Nabi sebut amin 3 kali tanpa ada apa-apa ni? Nabi beritahu, antaranya Nabi aminkan mereka yang masuk ke dalam Ramadan tapi tidak ada perubahan pada diri dia. Dia melalui dengan Ramadan ni sebegitu biasa saja. Tak ada apa-apa berubah. Sama saja sebelum dan selepas. Maka orang ini Nabi kata celakalah dan diaminkan oleh Nabi SAW. Sebab apa? Hadiah Allah SWT. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Allah SWT turunkan Al-Quran pada bulan ini. Bahkan ada ulama seperti Ibn Qayyim mengatakan Allah menyempurnakan Al-Quran pada bulan ini. Jadi kita tidak lalui Ramadan ini dengan sungguh-sungguh. Ada kata-kata pujangga dalam agama. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Ada orang kata ni hadis palsu, tak apa. Kita tepikan palsu tu, maksud dia bagus. Dia kata syurga mendoakan 4 jenis golongan. Pertama, talil Quran. Orang yang selalu baca Al-Quran. Belajar baca Al-Quran. Dia tak pandai. Dia mati pun dengan alif bata. Usia dia di akhir hidup dia, dia baca alif bata meninggal. Sebab apa? Tak mampu acquire ilmu itu. Sebab Allah pilih nak bagi ilmu ni. Allah bukan kata, maafkan saya, ulama bukan kata, kita berhenti 155 kan? Ulama bukan kata orang yang pandai baca Quran. Tapi orang yang berusaha baca Quran, talil Quran, dia sungguh-sungguh usaha. Sampai dia mati atas asbab dia berusaha baca Quran tu, dia meninggal pada waktu itu. Dia dikategorikan sebagai mushtaqatun ila arba'ati nafarin, syurga yang mendoakan orang yang macam ini. Biasa kita doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta, ya Allah, redakan aku ke syurga, mudahkan aku ke syurga. Tetapi dalam situasi ini bukan dia lagi meminta, tetapi dia dijemput. Orang yang VVIP, orang yang besar, Allah SWT angkat kedudukannya, dia dijemput ke syurga. Pertama, dia mendampingi Al-Quran dengan begitu banyak. Yang kedua, wahafizil lisan. Orang yang jaga lidah dia. Dia tak bercakap kodan, dia tak main lepah benda dia nak bercakap. Kadang-kadang kita nak buat dosa dengan mulut ni senang. Senang. Kenapa macam semua tak pernah buat dosa dengan mulut? Dosa yang paling senang untuk dibuat adalah dengan mulut. Dalil dengan mulut. Nabi SAW bila ditanya, su'ila Rasulullah SAW an aksari ma yadkhulun nas an-nar. Orang tanya pada Nabi, kenapa ramai orang masuk neraka? Apa penyebab utama, faktor utama seseorang itu ke neraka? Nabi tunjuk kepada bahagian ini. Nabi kata, al-famu wal-faraj. Mulut dan juga kemaluan. Jadi satu orang kalau nak buat contoh, dia nak buat dosa dengan mulut, dia mudah. Satu orang lalu mungkin besar, dia kata, gemuk dia ni. Hitam kulit dia ni. Bukan sekadar dosa yang diperolehi. Bukan sekadar neraka tempat yang dia akan tuju. Bahkan di dunia ini, Allah mencela orang sebegini. Allah SWT berfirman, kalau kita ada azan di sini. Boleh. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah. Jarang-jarang Al-Quran ni menggunakan perkataan yang tidak baik. Tetapi kepada mulut-mulut yang lepas, dia kata, oh, saya orang Kelantan, saya jadi mulut lepas. Saya orang Negeri Sembilan, saya mulut lepas. Saya orang Melaka. Orang apa pun kau? Daripada mana pun datang. Semua kita ni bernaung di bawah syariat Tuhan. Tidak boleh jadi alasan, oh, saya orang Kelantan, biasa dia sebut Natal bodoh ni biasa-biasa. Tidak boleh dijadikan macam tu. Kena cakap macam mana agama nak suruh kita bercakap. Allah bagi tahu, celakalah orang yang mencela dan mencaci. Ni semua orang apa? Hafal ni. Demikianlah dosa yang mampu dibuat dengan mulut. Ianya sangat mudah menyebabkan orang itu ke neraka dengan begitu mudah. Dan dalil yang lain, Nabi SAW bersabda, Nabi kata,
Innal abd, satu orang hamba, sesungguhnya satu orang hamba, la takallam bil kalimat, dia bercakap dengan satu perkataan, min sakhatillah, daripada kemarahan Allah. Dia cakap satu je perkataan, tapi perkataan tu memang hadis ni kata bil kalimat, dengan satu je dia cakap. Dia sebut satu perkataan je. Min sakhatillah, daripada perkataan-perkataan yang dimarahi oleh Allah. La yulqa laha balan, dia pun tak tahu benda ni impact macam mana, besar ke kecil, dia pun tak tahu. Dia cakap dulu. Macam kita nak buat-buat lawak kan, kawan-kawan kita tengah, kau tengok si gemuk datang, rambut pun tak ada sekarang. Dia saja nak buat orang lain gelak. Tapi dia pun tak tahu benda ni baik ke buruk, dia tak tahu. Efek dia macam mana. Mungkin dia fikir macam, nanti aku minta maaf lah. Tapi dalam hadis ni bagi tahu, la yulqa laha balan yahwi biha fi jahannam. Allah SWT lempar dalam neraka kerana satu perkataan ini. Begitu juga dengan wa innal abd la takallam bil kalimat min ridwanillah. Begitu juga kalau satu orang dia cakap satu perkataan, mungkin hari ni dia baru nak start dakwah dia bagi tahu kawan dia, jom lagi semayang kejap. Tu dia kata, cakap baik-baik dengan mak tu. Dan demikianlah perbuatan-perbuatan yang baik yang lain. Apabila dia cakap, dia pun tak tahu dalam hadis ni bagi tahu min ridwanillah, tapi perkataan yang dia cakap tu daripada perkataan yang diredai oleh Allah SWT. La yulqa laha balan, dia pun tak tahu perkataan ni setakat mana beri kebaikan pada dia. Yarfa'illahu biha darajat, Allah SWT mengangkat darjat dia. Allah SWT menghapuskan semua dosa dia. Jadi tuan-tuan, dalam Ramadan ini jangan duk cerita pasal orang, jangan duk komen pasal orang. Jaga kehidupan kita, plan amalan hidup kita. Kita dalam Ramadan ni, kenapa kita kena plan? Siapa yang suruh plan? Ada orang kata, you tak plan nak semayang kat mana, semayang berapa rakaat? Ada plan? Pernah ada orang tanya kita soalan, kau Ramadan tahun ni ada buat ketah kerja macam mana nak semayang apa semua? Kita agak sedikit kelakar lah kan. Tapi sebenarnya disuruh dalam agama. Man qama Ramadan imanan wahtisaban. Sesiapa yang mendiri ke Ramadan, mendiri ni dua-dua maksud pun kita ambil. Mendiri yang berdiri, literally berdiri, mendiri yang memang menghidupkan, dua-dua pun diambil. Sebab dalam Ramadan banyak tak kita berdiri? Banyak kita berdiri. Maksudnya hadis Nabi bagi tahu ni 1000 tahun lepas. Siapa yang mendiri ke Ramadan, imanan wahtisaban, dengan keimanan dan penuh kira-kira. Hisab ni apa maksud hisab? Kira-kira. Hisab, kita kena hisab sebelum kita meninggal ataupun sebelum masuk syurga. Orang akan kira. Jadi sebab tu tuan-tuan, kena ada planning yang betul. Macam mana you buat petah kerja, macam benda ada kan. Kalau tak lepas tu orang akan hantar balik. Salah you buat ni. Jadi kita kena plan bulan Ramadan ni. Kita baki berapa lama dah kita puasa ni, berapa hari dah? 13 dah hari. 2 minggu dah kita puasa, nak habis dah. Tinggal separuh lagi ni. Jadi kalau hari ni kita tak mulakan pengiraan itu, tak berkira-kira pada hari ni, kita hari ni kalau kawan-kawan kita split bill dengan kita kata apa? That 20 sen you bank in balik adalah account. Tak boleh lah, kita dah janji nak split bill kan. Itu kita boleh berkira-kira sebab apa? Duit kita nampak. Tapi Nabi suruh kita berkira-kira dalam Ramadan ni. Maksudnya malam kalau orang ajak makan ke, ajak apa, kurangkan sikit lagi, dah ada separuh dah ni. Aku nak ibadah lebih sikit. Memang kena kira. Dan apa manfaat yang dapat? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar aw kama qala. Allah SWT hapuskan semua dosa yang telah lepas dan yang akan datang. Tuan-tuan, dalam Al-Quran yang kita baca hari-hari depan kita ada tersusun Al-Quran. Ada ra' al-mari yang cantik. Dalam Al-Quran tidak disebut bulan lain. Dalam hadis ada. Ada sebut tentang Rejab, Sya'ban, Ramadan, Raya disebut. Tapi dalam Al-Quran, yang disebut secara jelas, satu bulan saja, iaitu bulan Ramadan. Kerana spesifikasi tentang Ramadan didetailkan dalam Al-Quran untuk memberi manusia ni faham. Ni penting ni. Bulan ni penting ni, jangan duk buat saja. Jangan duk buat biasa, Ramadan ni biasa. Main tarawih, balik makan, tidur, esok puasa balik. Itu lah. Bukan itu. Kullu amalin, kata
Ibn Qayyim Al-Jauzi kata, kullu amalin biqadrin masyaqqah. Setiap amalan itu dengan kadar-kadar kesusahan dia. Sebab bulan yang paling susah adalah bulan apa? Ramadan lah. You tahan makan daripada pagi sampai ke terbenamnya matahari. Hanya senya kerana Allah. Buat kerana siapa? Kalau hari ni satu orang ambil semayang tadi, kumur-kumur, tak keluar kumur dia tu. Kita tahu ke dia tipu? Adakah kita gicek, kenapa dia kumur? Kita pun tak tahu kalau orang nak tipu dia tak puasa. Kita takkan dapat tahu. Batuk-batuk pun dia coklat masuk dalam mulut. Kita tak tahu. Tapi kalau itulah matlamat dia, kalau itulah hanya senya dia buat ni nak menahan lapar dan dahaga saja, tak dapat apa yang dipanggil Ramadan Karim dalam diri dia. Ramadan dilalui dengan penuh kadar musyaqqah dia, kadar syaqqah, kesusahan dia. Malam kita bangun, pagi kita bangun awal, malam kita tidur lewat dengan penuh keimanan kita dirikan Ramadan ini. Bulan lain boleh semayang ke 8 rakaat solat sunat? Kalau boleh, Masya Allah, kita sangat-sangat suka. Tapi ada orang tak boleh macam saya ni, jenis iman dah tak apa kuat. Ni bulan lain susah sikit. Tapi bulan ni kalau tak ambil peluang di mana Tuhan sifarkan syaitan, Tuhan kata pintu neraka tutup, Tuhan kata jin kena ikat, Tuhan kata Quran diturunkan bulan ini, Tuhan kata ini bulan yang penuh keberkatan, buat benda fardu sama dengan 700 kali ganda buat benda sunat sama dengan fardu. Kita tak ada selangsung pun terkesan kita bahaya. Kalau tak ada sikit pun dalam hati tuan-tuan hari ni rasa macam, kenapa tak feel Ramadan? Ketiga daripada hadis, daripada perkataan ulama' yang menyebut tadi, menjaga lidah, membaca Al-Quran, dan satu lagi yang ni semua orang boleh buat. Wa mut'imil ji'an, memberi makan pada kawan-kawan kita. Cuba tengok kawan-kawan sebelah kita. Tengok dia kata, duduk kenal berapa lama? Mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Pernah tak dia belanja kita sekali seumur hidup kita di sini? Pernah. Kalau pernah, Alhamdulillah. Kalau jenis yang tak pernah belanja, yang jenis bakhil, bagi tahu pada dia. Ulama' bersepakat memberitahu, sekiranya satu orang itu belanja orang makan, mudah jalan dia ke syurga. Tapi jangan salah guna pula lah. Maksudnya nanti dia kata, kan dah dengar dah itu. Hari-hari lah kau belanja aku makan. Setiap hari kena belanja. Bukan begitu. Bermaksud sekadar-kadarnya. Semampu dia berapa. Kalau dia mampu RM8 boleh belanja satu nasi goreng ke apa kan. Sedap pula nasi goreng Biasalah bulan Ramadan kan. Belanja tu yang dia mampu. Maka dengan itu sajalah. Jangan mengambil dalil dan nas sebagai satu pusingan untuk menguntungkan satu orang. Tidak. Jadi kita belanjalah kawan-kawan kita sekadar yang kita mampu. Dan yang terakhir sekali adalah, yang ni tuan-tuan kena ambil berat. Dalam hadis tu dalam kaul ulama tu menyebut wasaimin fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Tetapi sebenarnya yang lebih tepat sekali apa? Yang lebih tepat. Tuan-tuan, kalau Ramadan datang ni apa benda yang kita kena buat? Yang disarankan buat. Kalau kita tak buat benda ni, Ramadan itu tak menjadi Ramadan terbaik untuk kita. Apa dia? Puasa tu betul lah, puasa mana? Ramadan puasa. Cuma benda sebelum puasa tu. Sebelum niat lagi lah. Jangan kata niat puasa berdiri tegak semua. Habis kita main dengan rukun. Dia betul-betul sebelum nak masuk Ramadan tu, kita dianjurkan, kita disarankan buat benda ni. Baru Ramadan yang kita tempuhi itu akan bermakna dalam hidup kita. Taubat sikit, lebih kurangan taubat tu. Dia apa? Ni tuan-tuan tak rasa ke? Apa benda kita buat macam kalau kita Ramadan? Rasa-rasa dulu kat kampung-kampung tahun 80-an, walaupun saya tak ada lagi lah, saya lebih dengar cerita. Sabar lu dengar cerita lah. Zaman tu, bila Ramadan datang, dia orang buat majlis lah. Dia pasang lampu kat ni, betul ke? Kat kampung, sebab saya duduk besut dulu. Kadang-kadang bila Terengganu, bila satu kampung, bila masuk je Ramadan sampai hari ni pun ada, tapi tak semeriah dulu lah. Dia akan pasang macam nak raya. Pelita. Lepas tu dia bubuh kuih. Banyak dekat surau. Dan orang ramai pada malam pertama tu. Dan malam-malam seterusnya lah kan. Apa benda maksud dia tu? Berjemaah, betul juga. Yang lebih tepat adalah meraihkan itu dalam arti kata lain apa? Merasa gembira bila Ramadan itu datang. Orang yang bila Ramadan datang, dia tak rasa apa-apa. Dia rasa macam, tak ada apa.
Ini biasa je lah. Tiap-tiap tahun pun. Dan dalam nas dan dalil, sekiranya diteliti, jarang tau Nabi minta panjang umur. Jarang Nabi minta, ya Allah panjangkan umur. Ada bukan tak ada, tapi jarang-jarang kita tengok. Tapi konsisten kehidupan Nabi untuk panjangkan umur bila Ramadan datang dekat. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tuhan minta, Nabi minta pada Allah, ya Allah bagi dan dengan Ramadan. Bagi dan dengan Ramadan. Panjangkan usia sedikit biar sempat dengan Ramadan ini. Kalau Nabi sendiri minta, orang yang memang confirm syurga pun minta, kenapa tidak kita menghargai Ramadan yang kita ada sekarang ini? Kenapa tidak kita benar-benar melaksanakan sepenuh-penuhnya qiyam kita pada Ramadan kali ini? Bangun betul-betul, berdiri lama sikit, tak apa. Biar kaki kita ni sakit supaya kita balik dekat akhirat nanti, kaki ni akan bercakap, bersaksi aku melihat orang ini berdiri di Ramadan untukmu ya Allah. Itu yang kita mahukan. Sebab tu musyaqqah, kadar kesusahan, jangan kita rayu-rayu dan cerita-ceritakan. Kadang-kadang orang-orang kan kita cerita, susah aku semalam bangun semayang 20 rakaat, pukul 4 aku bangun, tak payah cerita. Orang perempuan pakai tudung, aku pakai tudung ni panas kau tahu tak kat dalam. Kalau kat dalam dah macam air terjun, banyaknya peluh. Jangan cerita, tak payah cerita. Sebab kesusahan itu saksi kepada kejayaan anda ke syurga insya-Allah satu hari nanti. Faman zuhziha 'anil nar fa udkhilal jannata faqad faz. Sesungguhnya satu orang apabila dia masuk syurga, Tuhan memberitahu ini kejayaan yang hakiki. Jadi bergembiralah tuan-tuan apabila setiap perkara yang kita buat dijanjikan dengan satu benda yang di syurga nanti. Inna wa'adallahi haqqa. Sesungguhnya janji-janji Allah itu benar. Azab kubur benar, syurga benar, dan sedemikian yang apa yang Allah telah firmankan dalam Al-Quran. Dan ada perkara yang penting juga yang terakhir kalau kita boleh bincang di sini adalah berkenaan amalan orang lelaki khususnya pada bulan Ramadan. Nabi SAW bagi tahu, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u darajat. Nabi bagi tahu, nak tak aku bagi tahu kamu satu amalan yang mengangkat kedudukan kamu, yang mengelakkan kamu daripada dikata-kata oleh orang, yang mengelakkan kamu daripada dikeji dalam masyarakat. Sahabat kata, bala, beritahulah Rasulullah apa dia amalan. Kita sama-sama muzakarah pada hari ini. Tuan-tuan nampak ramai orang masjid di sini. Ada janggut dia, ada kopiahnya. Orang lelaki dituntut buat apa? Paling besar pada diri dia. Dalam bab ibadah, dituntut seseorang itu ke masjid. Yang pertama Nabi SAW bagi tahu, ini amalan ini hapuskan dosa. Kalau ada orang nak mengumpat pasal dia, ada orang nak kutuk pasal dia, Tuhan menghalang perkara itu daripada terjadi. Sebab tu kita tengok beberapa orang alim yang benar-benar menjaga amalan dia, orang tak cakap kotor-kotor sangat pasal dia. Orang tak kutuk, orang tak boleh, tak diizinkan Tuhan untuk bercerita buruk tentang dia. Orang yang jaga amalan dia. Pertama tadi, orang yang banyak buat apa? Isbagul wudu' alal makarih. Tadi tuan-tuan buat tadi, kita pun dengar bunyi. Bunyi apa tu? Air. Orang ambil bunyi air tu betul dah. Tapi secara khususnya adalah mengambil wudu. Terutamanya dua waktu yang susah. Waktu apa yang susah tuan-tuan? Subuh dengan Masya Allah. Ustaz-ustaz dah semua kita. Masya Allah. Tahu kan? Jadi waktu-waktu yang susah ni, masa ni tuan-tuan banyak kan ambil wudu. Orang nak mulakan benda jahat pada tuan-tuan, dihalang oleh Allah SWT. Itu nombor satu. Selepas orang ambil wudu, dia buat apa? Sabar dulu sebelum biasa lepas ambil wudu buat apa? Yelah, maksudnya ambil wudu secara sempurna lah. Dia niat, ambil wudu basuh elok-elok dengan semua sekali lah. Lepas tu buat apa? Standard je ni. Kalau kita kat rumah lepas tu, sunat wudu bagus sangat, Masya Allah. Sunat wudu tu terbaik lah. Itu yang terbaik, tapi biasa tak dan lah. Kalau bangun setengah jam ataupun 1 jam awal, insya Allah.
Tapi kalau yang jenis macam saya bangun 15 minit, 10 minit, lepas ambil semayang buat apa? Lepas baca doa semua buat apa? Menghadap kiblat. Kita berjalan. Wa kasratul huta ilal masajid. Jalan pergi masjid. Naik motor pergi masjid, naik kereta pergi masjid. Setiap langkah itu Tuhan angkat darjat. Dan setiap langkah itu Tuhan hapuskan dosa. Yang ni yang paling tricky lah. Lepas jalan sampai masjid, lepas tu buat apa? Ataupun naik motor, naik kereta lah kan sekarang ni. Lepas tu buat apa? Sebelum clue dia saya suka teka-teki sebab ni kadang jawapan-jawapan dia tu ni sikit lah. Kurma derma tabung? Itu entah bagus lah kalau macam tu. Tapi ni perbuatan yang normal. Dan sekiranya kalau dia tak buat benda ni, dia tak boleh nak semayang. Dan kalau dia semayang pun, tak sah semayang dia. Apa dia? Parah. Apa dia? Dia sampai masjid lah. Sampai dalam masjid. Lepas tu kena buat apa? Dah ni iktikaf tak sah dia semayang kalau tak sempat ni iktikaf tu. Ni saya bagi tahu dah. Kalau dia tak buat benda ni, tak sah solat dia. Untuk aurat. Betul? Itu daripada rumah tu. Jangan lari daripada rumah kan. Sebab nak kejar waktu subuh ni, lari keluar. Tak boleh. Itu dah cerita lain tu. Berdiri menghadap kiblat. Jawapan dia adalah ambil wuduk dah tadi. Ambil wuduk lagi. Jawapannya, kalau tuan-tuan malas. Kadang-kadang kita ada hari kita amalan kita tak kuat kan. Tunggu waktu solat masuk. Yalah kalau tak tunggu waktu solat, kau nak semayang macam mana? Betul tak? Wantizarus salatu ba'da salah. Nabi kata tunggu waktu semayang itu saja. Menunggu. Dia tak buat apa. Dia masuk masjid. Niat iktikaf pun tak buat. Apa benda pun tak buat. Tapi dia datang. Aku nak tunggu waktu solat. Setiap saat dia menunggu. Setiap detik dia duduk dalam masjid tu. Allah SWT hapuskan semua dosa dia. Dan Allah SWT angkat darjat dia. Sebab tu tuan-tuan, kalau hari ni kan kadang-kadang orang masjid kita kan. Kita orang masjid kan. Kadang orang ejek-ejek dia kata apa? Tengok budak ni tak bangun semayang. Orang semayang lah sunat dulu. Walaupun bagus. Raka'atain qabla subhi khairun minad dunya wa ma fiha. Siapa yang solat 2 rakaat sebelum subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang yang paling kaya, paling besar adalah orang yang semayang sebelum subuh, semayang sunat. Tapi kalau dia malas pun, dia tunggu sampai tertidur dengan tidak menggerakkan punggung dia. Maksud tidak menggerak belakang dia ni pun. Lepas tu dia bangkit untuk semayang. Tunggu itu pun penuh dengan pengampunan. Tengok amalan ibadat dalam Islam. Kalau kita tengok dalam fiqh dalam ibadah, ni banyak yang memudahkan. Kalau satu orang dia tak boleh semayang, berdiri, boleh duduk tak semayang? Boleh duduk, ni ada kursi. Satu orang tak boleh semayang duduk, boleh baring tak semayang? Boleh baring. Tapi jangan kau bangun pagi esok pula nak semayang baring. Ini tak. Kita kata betapa Allah SWT memudahkan dalam fiqh ibadah ini. Meringankan beberapa hal. Siap Al-Quran pun bagi tahu, faman kana maridan aw ala safarin iddatun min ayyamin ukhar. Kalau satu orang dia sakit ke, satu orang dia bermusafir, dia boleh berbuka puasa. Nak bagi tahunya ibadah ini Allah mudahkan. Sebab tu jangan kita terlalu judgemental pada orang. Bila orang datang kat masjid, duduk. Bangunlah semayang. Jangan marah tuan-tuan. Sebab duduk tu juga pengampunan. Cuma kita tak mengaji lagi. Kita tak tahu lagi. Jadi kalau tuan-tuan duduk, satu je saya minta. Kita semua ingatkan diri masing-masing. Aku tunggu dengan mengharap pengampunan Allah. Itu yang kita kena cakap dalam hati kita. Dan insya-Allah bangun sembahyang subuh selepas tu, kehidupan bermula pada hari itu adalah kehidupan yang terbaik. Tuan-tuan, antara amalan-amalan lain lagi yang boleh dipupuk dalam Ramadan ini adalah, kita ada 10 minit lagi, adalah apabila satu orang dia tunggu sikit selepas waktu subuh itu. So, tunggu sikit lah. Jangan derah-derah sangat. Jangan buat konsep balik rumah. Kan, kita kalau pukul 4, kita semua dah bangun daripada meja. Bangun, balik. Jangan buat dengan semayang macam tu juga. Dah habis dah ni semayang. Tunggu apa lagi? Balik. Jangan. Orang yang tidak angkat, Nabi kata, la tata'anna fi duburin kulli salatin. Siapa yang tidak bergerak belakang dia dan dia membaca Allahumma a'inni
ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, bantu aku dalam ingat kamu. Kita, kalau Allah tak bantu kita untuk ingat Allah, kita boleh ingat ke Allah SWT? Tak boleh. Tak ada satu kekuatan dalam diri kita pun yang boleh kita sendiri nak buat untuk ingat Allah, melainkan diizinkan oleh Allah SWT. Sebab tu kita minta, Allahumma inni, ya Allah, bantu aku dalam mengingatimu. Wa syukrika, wa husna ibadatik, dan aku bersyukur padamu. Dan berilah aku buat benda yang baik. Wa husna ibadatik, dan berikan aku kebaikan dalam beribadat kepadamu. Jadi lepas semayang, kalau nak bergerak, sebelum gerak, ni hadis sahih Nabi SAW, kalau tak silap saya, dia mengajarkannya kepada Abbas, Ibnu Abbas, hadis ni. Dia beritahu, ya Abbas, la tata'anna fi duburi. Maafkan saya, hadis ni hadis Muaz. Ya Muaz, la tata'anna fi duburin kulli salatin. Muaz jangan berjanggak, sebab mula-mula hadis ni Nabi cakap macam mana? Mula-mula Nabi mulakan asbabul wurud hadis ni. Nabi cerita kenapa hadis ni boleh berlaku. Asbabul wurud tu bermaksud kenapa hadis ni boleh berlaku. Nabi ni mula-mula jumpa dengan Anas. Maafkan saya, Muaz. Jumpa dengan Muaz, lepas tu Nabi kata sebab Muaz ni banyak korban di dalam agama. Nabi kata, Muaz, ya Muaz, inni uhibbuka. Wahai Muaz, aku mencintaimu, Muaz. Sungguh aku mencintaimu, Muaz. Usikum ya Muaz, aku akan berwasiat kepada kamu, Muaz, dengan satu perkara. Jangan lupa baca doa ini. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Mintalah dengan Tuhan supaya Tuhan mengingatkan kita kepada Allah. Tuhan mengingatkan diri kita kepadanya selalu. Jangan bergerak tuan-tuan lepas kita semayang. Dan lepas tu buat apa? Tunggu seketika. Duduk seketika. Sampai bila nak duduk? Kalau hari cuti lah, jangan buat hari kerja pula kan. Kalau lama pukul 7.30 nak mari ofis, duduk kat masjid lagi tak boleh lah. Sebab ini juga tanggungjawab wajib kita taati. Kerana kita mencari dan kita mengambil wang ringgit daripada sini. Jangan bergerak baca doa itu yang pertama. Yang kedua, orang yang kata zikir ni tak boleh buat lepas semayang ni pun juga menimbulkan sedikit sebanyak masalah. Sebab apa? Zikir selepas semayang ni ada nas dia, ada dalil dia. Di mana Nabi SAW selepas Nabi kata man shalla subha fi jama'atin. Siapa yang solat subuh berjemaah. Summa qa'ada yadhkurullah. Kemudian dia berzikir pada Allah lepas semayang. Hatta tatlu'a syams. Sehingga menaiknya matahari itu. Summa shalla raka'atain. Lepas tu dia solat 2 rakaat. Ni solat sunat apa? Solat sunat isyraq ni solat apa? Solat sunat isyraq ni solat sunat apa? Yang dikenali juga sebagai apa? Orang selalu kata solat-solat isyraq ni dia lain daripada solat-solat duha, dia kata. Dia solat yang sama je. Jangan confuse. Saya dah nak buat isyraq, lepas tu saya nak buat. Solat sunat isyraq ini bermaksud dia adalah yang terawal dalam waktu duha. Jadi janganlah kita pening kepala, jangan kita rasa macam lain-lain. Tak. Nama saja sedikit berbeza, tetapi waktu itu waktu duha lah, bila naik matahari sikit ni waktu duha. Okey. Jadi hadis tu bagi tahu siapa yang lepas semayang, dia semayang subuh jemaah, lepas tu dia zikir, tak kisahlah zikir apa, zikir Fatimiyah ke, zikir Hasbunallah ke, zikir Ya Zal Jalali wal Ikram ke, atau apa sahaja dia zikir sehingga naiknya matahari, lepas tu dia bangun untuk solat 2 rakaat sahaja. Allah SWT memberitahu kanat lahu ka ajri umrah wal hajj. Allah SWT beri pahala seperti orang tu buat umrah dan haji. Orang buat haji ni penat tau. Mana muka hajah-hajah semua, ada tak? Mengaku sikit hajah-hajah. Siapa yang dah pergi buat haji? Tak ada lagi. Ada kan? Mesti ada dah. JKR ada kota kan? Betul tak? Ke tak ada? Sensitif, tak boleh cerita Orang yang dah buat haji, yang mana yang pernah pergi buat haji, dia mengerti. Kalau umrah tu kita kata boleh lagi lah, sebab dalam Masjidil Haram saja pekerjaan tu. Kita datang kat masjid, kita tawaf, lepas tu kita pergi sa'i, lepas tu kita pergi tahlul balik. Habis? Tu dah literally umrah. Haji,
Masya Allah, wukuf di Arafah, bermalam di Mina, berjalan beberapa tempat untuk melontar, tempoh panjang dalam ihram. Pahala seumpama itu dikurniakan apabila seorang itu dia sabar sekejap dalam masjid, dia duduk seketika, Tuhan memberi pahala yang sedemikian rupa. Ini adalah antara perkara yang boleh kita buat pada bulan Ramadan, khususnya untuk pekerja-pekerja kerajaan pada hari cuti. Buatlah sikit sebanyak. Semoga Allah SWT beri kebaikan kepada diri kita. Ada 9 minit lagi. Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Kalau ada boleh tanya. Kalau tak ada, kita boleh siap sedia untuk solat zuhur. Ada apa-apa? Ada? Abang kita ada? Kopiah tu, kopiah hitam ada? Abang lah duk tengok orang lain. Orang Kelantan ke? Ada soalan ke? Tak ada? Kampung mana tak apalah, tak mau. Okey. Baik, kalau tak ada, kita akhiri dengan satu hadis Nabi SAW yang baik untuk kita dengari dan selalu kita dengar pun. Nabi kata, Man kanatid dunya hamma. Man kanatid dunya hamma. Ja'alahu Allahu faqrahu baina ainain. Wa farraq syamlah. Wa atat wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kuddira lah. Nabi kata, sesiapa yang dunia ini menjadi tajuk hidup dia, dia buat apa-apa, dia fikir keuntungan dunia je. Dia kawan dengan satu orang, dia fikir aku dapat duit apa, dapat pangkat ke tak, dapat ini ke tak, dapat itu ke tak. Dunia yang maksud dia menjadi selimut yang dia bawa dalam hidup dia. Ja'alahu Allahu faqrahu baina ainain. Allah SWT jadikan kemiskinan menjadi di antara dua mata dia. Orang yang cari projek yang memang tak ada langsung keinginan untuk kembali apa-apa sedikit kepada agama, sebahagian kepada agama, Tuhan jadikan dia miskin. Dan bukan saja miskin, wa farraq syamlah. Tuhan pecah-pecahkan urusan dia. Tak menentu hidup. Sebab kita tengok setengah-setengah orang kan. Kata, kalau kau kawan dengan orang ni, dia boleh tolong kau ni. Dia mungkin kejap-kejap kawan orang ni, lepas tu esok dia kawan orang tu pula. Dia lari pergi ke sana pula, dia minta tolong orang tu. Tak menentu hidup dia. Kita orang Islam ni kena ada keagungan diri kita, keizzahan diri kita, kemuliaan diri kita. Walaupun kita berdamping dengan sesiapa pun, tidak ada yang melebihi Allah SWT dalam hidup kita. Jadi jangan duduk mengampu banyak sangat pun tak payahlah. Duduk, saya nak buat baik dengan bos ni, nanti saya naik pangkat. Tak ada. Allah SWT yang tentukan. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kuddiralah. Dan dunia yang dia tujuan, yang dia berjuang-juangkan itu, yang dijuangkan separuh mati itu, dapatlah kat dia dalam keadaan sikit, Tuhan kata. Dapat juga, tapi sikit. Tapi Nabi SAW beritahu, وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّةً. Sesiapa yang akhirat itu yang menjadi tajuk hidup dia, akhirat itu yang menjadi keinginan dia, akhirat itu yang menjadi segala-galanya buat dia. Dia kawan dengan orang ni mati, kawan-kawan kita mati, dia sedekahkan Al-Fatihah, tak ada manfaat keduniaan apa-apa pun, melainkan mengenangkan dia ni kawan baik aku dan aku nak bantu dia di akhirat. Kalau dia buat satu kerja, bos dia tengok ke, bos dia ada ke, tukar bos ke, dia tetap dengan kejujuran kerja dia, dia tetap dengan ketaatan dia dalam ulil amri dia yang mana yang ma'ruf, ja'alahu Allahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan hati dia kaya. Allah kata Allah kayakan hati orang yang jadi akhirat ini tajuk hidup dia. Sebab tu tengok orang-orang yang, beberapa orang dalam agama ini, dia tidak perlu bersandar kepada siapa-siapa. Dia tidak mengharap kepada Tuhan. Dia tidak mengharap kepada manusia melebihi daripada dia mengharap sesuatu kepada Allah. Sehingga kan ulama-ulama yang seperti Al-Fattani daripada India kata apa? Al-Fattani kata, kalaulah satu orang itu tahu betapa enaknya
seseorang yang boleh berdoa dalam sujud dia. Nescaya orang kaya-kaya ini akan membunuhku untuk mendapatkannya. Kalaulah satu orang boleh tahu betapa lazatnya boleh doa sewaktu sujud itu, nescaya orang lain akan bunuh dia untuk dapatkan rasa. Faham ke tak ni? Macam nampak tahu faham. Ke susah nak bahasa tu. Nanti saya cari yang lebih senang sikit. Tapi nak katanya begitulah. Kelazatan dalam agama ini, sekiranya seorang itu diizinkan Tuhan merasakannya, tidak ada keinginan lain yang dia berkehendak kecuali dengan wudu dan salat ikhlas kerana Allah SWT. Cuba tanya orang yang dah semayang lama dekat masjid. Cuba sehari tak semayang, halang dia semayang. Bergaduh dia dengan kita. Tak tenang hidup dia. Kerana Tuhan sudah letak. Mungkin tuan-tuan tak rasa sekarang. Amalan ini dibuat konsisten baru dapat. Semua amalan-amalan ni dibuat secara konsisten baru dapat. Dia tak datang macam mana kita buat hari ni, pasang pelak, keluar lampu. Tu pun ada proses nak buat. Tuhan apabila nak berikan rasa itu, dia perlukan kepada konsistensi seseorang. Hadis tentang, banyak panjang ni. Hadis tentang manis, halawatal iman. Manis ni, sedap manis. Kita kalau cakap kat satu orang ni semua ni kan, sebab sekarang semua nak makan kan, kita kata kat orang, sedap makanan ni. Orang tu tanya, sedap macam mana? Sedap macam mana tak tahu, kau kena rasa. Betul tak? Kita kata kat orang, ni sedap ni makanan ni. Ini Masya Allah sedap, manis. Lepas tu orang tanya, manis macam mana? Sedap macam mana? Kena rasa dulu dah, baru tahu macam mana. Agama ni juga Nabi pernah bagi tahu. Halawatal iman, kemanisan iman. Pertama, kita habis dengan ini, takut panjang. Pertama, kalau nak dapat manisnya iman, lazatnya ibadah ini. Pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma au kama qala. Dia kena sayang Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Dia kena letak dalam diri dia, mak aku ke, ayah aku ke, agama lebih tinggi daripada perkara ini. Agama datang dulu dalam apa-apa seruan pun. Dia akan rasa manis iman itu. Yang kedua, wa ayyakraha ay ya'uda kufr kama yukhsafu finnar atau kama qala. Kedua adalah orang yang membenci kekufuran. Seperti mana dia benci, dia akan buat maksiat. Dia benci kekufuran dan dia benci maksiat. Wa ay yuhibbullah wa ay yakra an ya'uda fil kufr kama yakra'u an yukhsafa finnar. Dia benci juga untuk ke neraka. Ini tadi yang nombor 2. Dan yang ketiga ini semua orang pun boleh buat. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan tidaklah satu orang itu dia sayang pada satu orang yang lain. Ni laki-laki dengan perempuan dalam maksud erti kata sayang yang diizinkan lah. Bukan sayang yang itu, yang tidak baik. Sayang yang diizinkan bermaksud dia kawan kita, dia kata aku sayang kau kerana Allah SWT. Aku ajak kau semayang di sini hari ini hanya sahaja kerana Allah SWT. Dan aku ingatkan engkau tentang perkara ini hanya sahaja kerana Allah SWT. Hadis lain bagi tahu apa dia? Berpisah, bertemu kerana Allah. Dan macam lirik lagu nasyid kan. Tapi sebenarnya diambil dalam hadis. Ijtama alaih wa tafarraqa alaih. Berhimpunnya satu orang, Nabi bagi tahu orang yang diberikan naungan kasih sayang Allah. Yang berhimpun kerana Allah dan yang berpisah kerana Allah. Tuan-tuan, kalau hari ni bukan nak suruh cakap kepada kawan kita I love you for the sake of Allah, tak payahlah sebut macam tu. Tapi dengan kita ni doa pada dia. Dengan kita ni senyap-senyap doa pada dia. Dan disuruh pun untuk kita doa pada sahabat kita. Al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illa muttaqin. Kawan-kawan ini semuanya hancur belaka. Tidak ada sebarang maksud. Semuanya tiada faedah. Illal muttaqin. Kecuali kawan-kawan kita yang mengingatkan kita pada akhirat. Saya rasa kita akhiri dengan hadis itu. Saya mohon maaf sekiranya ada salah silap. Semoga Allah SWT bagi kita Ramadan pada kali ini Ramadan yang terbaik. Dan sisa Ramadan yang ada ini
menjadi saksi kita semua ni akan dibawa ke syurga insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.